19 Januari 2013 Sabtu, semestinya 8.30 malam kami akan terpacak di depan TV anda. Saya Sufian Bujang dan saya Nini Ibrahim bersama Sufian Bujang ini. Kami memang sentiasa merawati buat TK ini untuk dia. Tapi kami bukan berdua saja di dalam set ini kerana kami bersama Mr. Jack. Ya. Hai Mr. Jack. Hello, apa khabar? Sihat walafiat. Saya semakin sihat. Jadi selamat datang ke set. Terima kasih. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua penonton setia TVI 180, kalau siang tadi kami dah war-warkan tentang Mr. Jack ini cukup istimewa kerana dia mempunyai satu pandangan yang luas dalam menguruskan sesebuah majlis, betul tak? Pengurusan acara. Pengurusan acara. Dan kalau ikut tentang pengurusan acara ni, sebenarnya Chopi sendiri ada pengalaman, saya sendiri ada pengalaman dan kami berdua amat bertuah kerana hari ini diberi peluang untuk mencedok ilmu sikit ni. Boleh. Bukan mencuri, tapi kita bersama-sama untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu pengurusan acara menurut Encik Jack. Okey. Encik Jack membawa syarikat Agenda Suria Communications Sdn Bhd, betul? Kalau boleh kongsikan sedikit tentang diri Encik Jack dan juga tentang syarikat yang dinaungi. Sebenarnya syarikat Agenda Suria Communication ni dia sebenarnya ditubuhkan di Malaysia lah. Dan kita ni sebenarnya bila kita tengok perniagaan di Malaysia ni, Malaysia ni kita mempunyai lebih kurang dalam 28 juta penduduk, tapi dalam tu 2 juta penduduk adalah masyarakat India. Kita tak ambil advantage Malaysia sebagai dengan penduduk yang 2 juta tu macam mana nak promotekan barang-barangan India ni di seluruh Southeast Asia ni. So daripada aspek situlah mana Agenda Suria Communication ditubuhkan, bagaimana kita boleh membuatkan satu event yang besar. Maksudnya kita boleh mempromosikan barangan yang terdapat yang di India atau di Malaysia. Kalau tengok sejarah Malaysia ni, lebih kurang 80% masyarakat India di Malaysia sebenarnya datang daripada Tamil Nadu. So produk-produk yang datang pun daripada Tamil Nadu. Tapi India mempunyai 33 negeri dengan 1.3 bilion penduduk. So apa yang kita buat, kita bawa produk-produk yang di luar daripada state daripada Tamil Nadu ni di Malaysia. Lepas tu dan tengok macam masyarakat Melayu, kita mempunyai budaya yang paling rapat dengan masyarakat India. Tapi yang ini tidak skop dia tidak dapat, dia punya perniagaan tu tak berapa, orang kata apa, tak berkena sebab masyarakat Melayu pun tak berapa kenal ataupun masyarakat India pun tak dapat nak promote. So itu yang kata kita dah keluarkan idea yang kita buat event tu dekat Kuala Lumpur pada tahun 2002 lah kita buat. 2002 sebagai permulaan. Betul. Apa yang Chopi nak soal ni? Sebenarnya kan kalau kita bercakap mengenai event ini sendiri, kadang-kadang remaja-remaja kat luar tu, dia dengar perkataan event ni dia takut untuk mengetahui lebih dalam lagi. Apa saranan Encik Jack sendiri ataupun macam mana untuk menarik minat lebih-lebih lagi kalau kita membuat satu event yang luar daripada konduksi pemikiran mereka? Dia sebenarnya event ni dia memang unik lah, because kalau unik, kalau kita tengok tu event ni kalau boleh sebesar Olimpik punya event, kalau dia boleh sekecil macam kita buat kenduri kahwin. Dia event ni yang susah ni pasal kita akan berhubung kait dengan manusia. Betul? Sebab manusia ni akan datang apa semua, so kita kena jaga tu. Itu yang paling penting sekali. Yang paling penting sekali bila kita buat event tu, dia punya checklist tu yang paling penting. Itu yang paling penting sekali. Dan persediaan macam mana kita nak membuatkan event. And keunikan event ni, bila kita buat event yang bagus tu, kita akan dapat feedback yang bagus dan cara kita nak mengembangkan perniagaan tu memang paling senang sekali lah. So yang paling penting apa yang saya nak katakan tu, checklist tu yang paling penting sekali. Dan event ni berdasarkan kita punya pengalaman lah. Lagi banyak kita buat event, lagi banyak pengalaman kita. Pengalaman tu sebenarnya boleh mematangkan dan menambah baik untuk event akan datang. Baiklah, untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang tertanya-tanya apakah antara event ataupun acara yang pernah dilakukan oleh syarikat Encik Jack ini. Antaranya adalah event-event yang berkaitan dengan masyarakat India yang diadakan di Mid Valley, Bukit Jalil. Bukit Jalil antaranya lain. Dekat Penang. Dekat Johor Bahru. Serata Malaysia boleh dikatakan. Dekat Ipoh, lepas tu dekat Sungai Petani. Itu antara lokasi-lokasinya dan cukup besar. Dan bukan hanya fokus untuk orang kata pelanggan-pelanggan berbangsa India saja, betul tak tentang itu? Cuba kongsikan tentang itu. Dia sebenarnya bila kita buat, macam yang saya kata tadi tu, bila kita buat event dekat India, dekat Malaysia ni semua, dia punya target market dulu tu semuanya masyarakat India saja. Tapi kita buka the whole entire thing tu kepada semua masyarakat. Pasal tu bila kita organisekan yang kita anjurkan dekat Mid Valley, dia merupakan tempat yang di mana masyarakat Melayu, masyarakat Cina pun datang semua. So
So bila mereka berkongsi, datang yang tengok semua sekali dengan kita adakan tarian, kita ada persembahan, lepas tu kita ada produk semua sekali, kita dapat lebih kurang dalam 300,000 pengunjung. Out of 300 pengunjung tu, yang paling menarik tu 65% je India. 35% kita dapat Melayu dan Cina. Nampak tak semangat satu Malaysia kan Malaysia tu di situ. Kita terapkan. So mereka berjaya bila kita tengok masyarakat India, dia ada Tamil, dia ada Malaili, dia ada Punjabi, dia ada Telugu. So dia punya tarian, dia punya culture pun kita promote sekali. So inilah keunikan ni yang kita punya event ni dekat sini, dan apa yang membanggakan ni, yang event yang kita buat dekat Mid Valley, Global Indian Festival kat Mid Valley itu yang terbesar di Southeast Asia. Itu dia X Factor dia sebenarnya. Okey, sambil tentang X Factor ni, tentang ada juga kita sebenarnya nak berkongsi juga apa yang akan disiarkan di TVI 180. Boleh. Ini program yang orang kata menjadi cukup popular di RTM. Cukup popular di RTM. Apa dia tu? Mimpi ke Bintang 2012 episod ke-10. Siaran langsung dari auditorium perdana. Ya, ingat? Di situ kita bolehlah melihat bersama dengan keunikan satu Malaysia untuk merebut siapakah. Sebenarnya untuk pengetahuan Cik Jack, dalam program Mimpi ke Bintang ni, kita boleh tengok semua masyarakat Malaysia, India ke Cina ke Melayu ke, berbakat, dia tonjolkan bakatnya. Itu yang menariknya. Okey, itu Mimpi ke Bintang 93 minit malam, dan kita kembali bersama Cik Jack untuk berkongsi tentang event management di bawah syarikat Agenda Suria Communication Sdn Bhd yang cukup popular di Malaysia. Betul. Okey, ada soalan ke Jofi tadi? Semestinya macam saya tadi cuek kan? Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan, sebab sebelum ni saya pun didedahkan dengan bagaimana untuk menguruskan satu-satu event yang besar daripada kecil. Apa yang Encik Jack sendiri cakap, daripada sekecil-kecil event sampai sebesar-besar event. Di situ kita memerlukan timeline ataupun checklist tadi. Jadi macam mana, ada juga yang cakap kan seorang pun boleh buat event. Dua orang boleh buat. Bagi pandangan Encik Jack sendiri, macam mana? Adakah dia perlu, Encik Jack perlu dalam kelompok yang besar ataupun cukup beberapa orang saja? Dia mungkin untuk mereka yang sedang menonton, yang berminat nak buka sebuah syarikat. Dia sebenarnya kalau kita tengok, dia macam saya beritahu tadi tu, dia berdasarkan pengalaman. So kalau berdasarkan pengalaman dan kita ada timeline dengan checklist tu, kita tak payah pakai ramai orang pun. Kalau dia punya planning tu katakanlah 1 bulan sebelum, awal-awal katakanlah dia nak buat event untuk 5,000 orang. Dia nak lebih kurang kata 15 kanopi, dia nak table, dia nak chairs, dia nak kerusi, dia nak meja, lepas tu dia nak bunga, dia nak stage, dia nak sound system apa semua. Kalau persediaan tu dibuat lebih awal, kita tidak payah ada ramai orang. Tetapi yang masalah dekat Malaysia ni selalunya, dia buat event semua sekali last minute. Perancangan yang sangat akhir. Itu yang membuat paling masalah ni. So kejayaan satu event ni selalunya bergantung kepada sebanyak mana yang persediaan yang telah dibuat. So bila you buat persediaan tu memang lengkap semua sekali, because kena buat follow up, betul datang tak datang semua sekali, because kejayaan sesuatu acara dengan satu event tu, dia kalau berjaya tak berjaya, dia akan go back kepada event manager. Dia tak kira kalau orang yang hantar bunga tak datang, sound system tak datang, rostrum tak datang, dia tak cakap apa. Dia kata event manager fail. Ya, tapi tambahan di sini juga Encik Jack, tambahan di sini juga, kadang-kadang kita mempunyai satu masalah apabila kadang-kadang klien kita mempunyai satu permintaan pada last minute ni. Macam mana bagaimana untuk mengatasi masalah? Dia macam ni. Dia sebenarnya, saya punya konsep ni, clients always right. So dia macam ni sebenarnya. Kejayaan kita, maksudnya kalau kita berjaya memenuhi kehendak dia pada atas last minute tu, maksudnya kita ni extraordinary. Kalau kita tak berjaya, maksudnya kita bukan extraordinary. Memang, tetapi saya pun memang ada kadang-kadang tu pukul 7 pagi, pukul 9 minister nak datang, pukul 7 dia kata dia nak minta 3 kanopis ke, ataupun dia nak table apa semua. Tapi itu berdasarkan pengalaman kita, siapa kontak kita, siapa yang ada dengan kita, siapa supplier yang boleh bagi. So saya rasa ini semua bukan satu rintangan, tapi maksudnya satu challenges lah. Tapi kita mesti menghadapi challenges ni. Kalau kita berjaya menghadapi challenges ni, kita akan jadi outstanding dekat market ni. Okey, sebenarnya saya dah semakin teruja. Okey, kalau saya tengok daripada informasi yang diperolehi dari syarikat Cik Jack sendiri, rata-rata dinyatakan berkaitan dengan masyarakat India lah. Macam tadi kan exhibition, Indian exhibition, apa orang kata, Deepavali, Thaipusam.
tak nak ke memberi peluang untuk kepada syarikat sendiri untuk membuat acara-acara macam hari raya, Christmas, macam mana, tak ada ke? Dia macam ni, ramai yang beritahu kita dah. Dia maksudnya kata kalau you tengok tu untuk masyarakat India ni, dia punya perayaan yang kita buat tu Global Indian Festival ataupun yang kita buat Penang International Indian Shopping Festival, maksudnya bila kita buat dalam masa 5 hari tu, dia maksudnya festival, lepas tu barangan semua ada, lepas tu persembahan tarian, persembahan apa semua sekali. Memang kita memang nak merancang, kita nak buat satu carnival, satu Malaysia, maksudnya kita semua bangsa. Memang kita ada memang dalam perancangan kita lah. I think dalam masa kita tengah planning lagi dalam masa 6 bulan ke 9 bulan. So dia sebenarnya daripada konsep apa yang kita nak buat ni, kita akan mempaparkan budaya daripada semua masyarakat. Satu, second, dia punya produk yang ada tu. Sebab sehingga sekarang ni masyarakat Cina, Malaysia, Melayu dengan India ni, bila kita ada dekat Malaysia ni, kita still tak berapa close dengan dia punya barangan, dia punya produk. So kita nak buat event ni besar tu, tapi event ni besar lah, maksudnya semua masyarakat akan berjaya memahami apakah budaya di Malaysia. Setiap budaya tu memahami setiap budaya mereka. Macam baru-baru ni kita baru habis Pongal ni. So kita akan macam mana masyarakat India kenapa dia meraihkan itu. Tapi sebenarnya Cik Jack kena tahu, itu berita baik untuk kami juga, sebab apa, Cik Jack bakal memperolehi 2 pengacara baru. Betul, boleh. Alhamdulillah. Okey, ini berita siap ubah untuk kami kan. Siap ubah juga. Okey, sebut tentang siap ubah ini, itu program yang akan disiarkan kejap lagi pada jam 10.30 malam. Siap ubah, di mana pengacaranya adalah Alex Alexander, dan akan menguji kepintaran, kekuatan dalam pertandingan sukan rakyat yang melibatkan 3 kumpulan. Ingat siap ubah pada jam 10.30 malam nanti. Betul tu. Mungkin apa yang Cik Jack lihat selepas syokbah tu, mungkin ada idea untuk membuat satu event di negeri Sabah pula. Mungkin di negeri Sabah. Sebut tentang Sabah. Mungkin ada perancangan di masa hadapan ataupun dah ada kertas belum kerja. So far ni kita tak ada lagi, because the integrasi nasional tu memang kita tengok tu, because memang dia berbeza daripada apa yang kita ada ni. Tetapi memang selepas kami buat yang event yang kita nak buat untuk 3 bangsa, untuk satu Malaysia macam ni, memang kita nak bercadang nak pergi ke Sabah dan Sarawak lah. Berita baik lagi untuk Coki. Apa, saya sanggup pergi. Saya sanggup bawa. Tolong nak ambil nombor telefon saya sekarang. Boleh. Tolong lagi. Berita baik untuk saya sebab saya asal daripada Sarawak. Mungkin saya boleh membawa. Sebab mungkin kita ada pengalaman mengenai event. Kita boleh berkongsi apa needs dekat Sarawak tu. Nampak? Betul. Okey, sebut tentang pengalaman. Sebenarnya penonton-penonton kita, mungkin remaja-remaja di luar sana, ada yang ingin menjadi sukarelawan ataupun menjadi ad hoc untuk event-event macam ni. Boleh. Ada atau tidak membuka peluang kepada mereka kan untuk bekerja untuk one off? Memang kita ada. Kita ada 2. Satu, kita punya website iaitu agendasuria.com. Lagi satu, kita punya Facebook pun facebook.com/agendasuria. Sekali lagi dia punya alamat web tadi, www.agendasuria.com ataupun Facebook dia facebook.com/agendasuria. Agenda Suria. Dan kat situ boleh lah ya. Boleh dia register, dia boleh masuk, dia masuk message, dia kata dia nak tu, then kita part timers daripada time to time memang kita nak ambil. Memang pun kita nak semua masyarakat pun datang, kita jadi kita part timer, because bila kita buat event, kita terima ramai Melayu, Cina, lepas tu kita terima Mak Saleh, kita terima ramai orang. So kita memang kita nak berbila bangsa. Saya dah terima respon. Baru je cakap dah ada yang menghantar SMS dah ni. Katanya Khairul Bakyah, saya nak jadi salah seorang urus setia katanya. Boleh. Sebenarnya kan bukan setakat kita memberi pendedahan pekerjaan kepada remaja-remaja kat luar, tetapi kita secara tidak langsungnya kita memberi pembelajaran mengenai event. Bagaimana untuk membuat sesuatu event. Mengendalikannya kan. Tidak semestinya kita pergi belajar kat mana-mana universiti, tapi secara dia kalau you tengok kita buat events ni, dia tak boleh dapat shortcut. Dia memang kena belajar. Dulu saya bekerja dekat Plus dulu. Saya jadi setiausaha kelab persatuan sukan Plus, mana kita handle lebih kurang 5,000 ke 10,000 orang. So kita buat dalam 5 tahun saya belajar. Saya dah handle macam mana semua logistik apa semua, then only kita buat event. So memang kalau nak buat event ni memang kita kena ada pengalaman. Practice and practice. Betul. Practice make perfect. Itu situ perkataan yang kita kena pegang. Okey, Cik Jack, mungkin ada tadi checklist. Itu perkara yang dinyatakan dari awal tadi. Checklist ni penting untuk kita pastikan semuanya berjalan lancar. Selain daripada itu, 5 perkara asas yang perlu ada untuk kejayaan sesebuah function itu atau sebuah majlis. Selain daripada checklist, terusnya
dia satu ni fact sheet, dua tu kita mesti ada tarikan, apakah tarikan dia. Yang ketiga tu apa-apa function yang kita pergi tu, dia punya orang kata apa, dia punya dekor tu, maksudnya dia punya dekor tu, itu yang paling penting. Yang nombor 3 tu, apa-apa function yang kita buat selalunya dia ada makan. Itu mesti. So makan tu sebabnya kalau you tengok apa-apa function kalau kita buat pun makan tu, makan yang paling penting. So kalau event tu tak berapa bagus pun, tapi kalau makan kita bagi makan yang paling sedap apa semua sekali, dia terus kata jadi bagus. Bagus. So kita makanlah sekali. Seterusnya? Yang akhir sekali tu memanglah yang paling penting sekali tu, keadaan surrounding yang sekeliling yang ada tu, kita make sure tu memang kondusif lah, maksudnya bila pengunjung datang, orang datang semua tak panas, lepas tu ada aircon, lepas tu apa semua, ini yang paling penting sekali. So ini semua ni memang 5 elemen yang paling penting sekali bila kita buat event ni, kita memang kita kena dengan pengacara yang boleh mengawal event dia. Kami boleh jadi itu yang boleh. Okey, kami ulangi sekali lagi, antara kita tambahlah 6 perkara asas yang penting untuk sesebuah acara itu berjaya. Yang pertama checklist, yang kedua apa yang kata gimmick ataupun acara yang dilakukan di sana. Betul. Ketiga adalah dia punya hiasan ataupun dekorasi. Keempat adalah dari aspek makanan. Event tak best tak apa, makanan tip-top jadi best. Dan yang kelima tadi tentang apa tadi? Tentang surrounding keadaan keselesaan. Dan yang keenam, pengacara seperti kami. Sebenarnya kita boleh mengambil di situ sebenarnya event adalah memanusiakan manusia. Sebab apa yang kita boleh kupaskan daripada Encik Jack cakap tadi, sebenarnya kita boleh mengawal situasi ketegangan apabila ada sesuatu benda yang berlaku di secara tu nak tanya Encik Jack, ada tak pengalaman-pengalaman macam tu? Dia macam ni sebenarnya. Kenapa saya kata tadi event ni susah pasal kita deal dengan kita berhubung kait dengan manusia. Manusia ni dia ada bermacam-macam petuni dia, kita tak tahu apa semua. That's why kalau kita buat apa-apa events ni, kita kena buat daripada perspektif kita yang nak datang, bukan pengunjung datang. Tapi kalau kita kata pengunjung yang datang, kita akan cut semua bajet-bajet dia. Shot sendiri shot sendiri sajalah. Kita kata bagus-bagus semua. So banyak yang ada, tapi kita belajar daripada pengalaman lah. Ada yang tak puas hati, dia kata bila dia jumpa, dia kata kadang-kadang tu kita kita punya peniaga kita ada lebih kurang tak berapa mesra dengan dia, atau kadang-kadang aircon tu dia tak berlaku, dia tak function ke apa semua sekali, memang ada, tapi memang minimal, tapi over the time kita dah pengalaman semua sekali. Benda ni semua kita make sure benda tu kita berlaku, benda tu kita akan rectify. Memang like saya katalah again, pengalaman yang akan mematangkan apa semua. Okey, sebut tentang pengalaman ni. Berapa tahun dah dalam ni? Tahun ni tahun ke-11. Tahun ke-11. Tapi kita nak sebut tentang 5 tahun ni. Kembali kepada Encik Jack di saat akhir ni. Dah pendek sangat kan? Kita berborak macam masa mencemburui. Tak apa, Cik Jack panggil kita, insya-Allah kita akan borak lagi. Boleh. No problem. Cukup jual diri pula. Okey, Cik Jack, sekali lagi untuk penonton semua di luar sana, laman blog Cik Jack sendiri www.agendasuria.com agendasuria.com, one word, satu word. Lagi satu facebook.com/agendasuria. Facebook www.facebook.com/agendasuria. Seperti yang tertera di kaca televisyen anda, itulah dia kata carian bagi Facebooknya. Katakan apa saja. Nak jadi pengacara? No. Jangan cantas kami. Boleh. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang menarik ingin kami tanyakan. Tapi kepada anda semua yang tidak sempat, ada soalan yang kita tidak ajukan kepada Encik Jack, anda boleh secara langsung kami bagi kepada anda semua melalui laman Facebook yang nombor telefon tak ada ke apa ke tak ada? Ada nombor telefon 03 2278 5555 senang pula nombornya kan? 2278 5555. Senang orang nak komplain. Tapi saya pernah belajar satu benda, Cik Jack. Saya pernah bekerja di sebuah agensi kerajaan. Saya belajar satu perkara. Lagi banyak komplain yang kita terima, sebenarnya menunjukkan servis kita lagi bagus. Sebab kita mampu mengatasi komplain itu. Bila orang tak komplain, maksudnya orang buat tak layan kat kita. Betul. Kita takut nanti macam event kita bagus ke tak bagus, kita tak tahu sendiri pula. Betul. Ada kata-kata terakhir untuk mereka di luar sana tentang agenda Suria. Dia sebenarnya lepas kita start 2002 sampai sekarang ni, apa yang membanggakan untuk kita ni sebenarnya, kita telah dijemput untuk dibuat untuk di Singapura dan Jakarta dan juga di Australia untuk event kita ni. So apa yang kita kata ni, Malaysia memang saya kata memang bertuah lah. Dan kita, saya rasa dalam ekonomi sekarang ni, kita
akan berkembang lebih baik, and saya rasa acara yang kita akan buat di Malaysia ni akan berkembang lebih besar, and setakat ni kita dalam 300,000 tu kita ada terima lebih kurang dalam 30,000 pengunjung luar negeri. Wow. 30,000. So kita rasa nombor ni akan bertambah, and paling membanggakan sebelum ni Singapore yang actually mendahului kita selepas 2007. Tahun melawat Malaysia 2007 kita terima 550,000 pengunjung tahun tu yang kita buat Mi Valley. Yang kita sekarang ni nombor 1 di Asia. Kita bagi tepukan kepada Agenda Suria. Saya nak cakap banyak lagi tapi masa cukup mencemburui. Apa pun semoga berjaya kepada Encik Jack. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Mana tahu kan? kita jumpa nanti. Encik Jack. Okey, apa pun saya Nini Ibrahim Dan saya Sofian Bujang aka HOP Dr. Love dan juga Encik Jack. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Bye bye. Ku punya